warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kursus Leadership in Higher Education APE 7121 oleh Profesor Madya Datin Hajah Dr. Asmah binti Ahmad. Saya Haji Azman bin Masuri, 7181000051. Tajuk hari ini ialah bincangkan apakah terdapat perbezaan dalam corak kepimpinan di antara pimpinan teratas dengan pemimpin-pemimpin di peringkat pertengahan di dalam institusi tempat anda bertugas. Untuk makluman semua, apabila kita bercerita berkaitan dengan pemimpin pendidikan, sudah tentulah kita akan bercerita berkaitan dengan kepimpinan dan pengaruh. Sebenarnya kepimpinan ini adalah satu seni atau proses mempengaruhi manusia supaya mereka dapat berusaha secara sukarela untuk mencapai matlamat secara bersama, secara kolektif lah. Jadi pemimpin ini sebenarnya dia berusaha untuk mempengaruhi subordinatnya untuk bergerak ke satu matlamat. Dan sebenarnya kepimpinan pendidikan ini melibatkan dua perkara, iaitu keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang supaya bekerja keras ke arah satu matlamat, dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu mereka mencapainya. Jadi seni mempengaruhi itu sebenarnya ada terletak dalam sifat-sifat kepimpinan yang ada dalam diri pengurusan pendidikan, dan dia satu konsep yang sukar dan kompleks lah. Jadi dengan sebab itu dia ada seni yang sangat halus lah untuk memastikan bahawa setiap pemimpin pendidikan itu mampu membawa sekolah itu mencapai misi dan visi sekolah. Macam saya, apabila saya sampai di sekolah, sebenarnya ada 3 perkara yang saya bagi penekanan. Yang pertama, mendefinisikan misi dan visi sekolah. Jadi saya mesti tahu apa misi dan visi sekolah saya. Nanti dalam penerangan selanjutnya saya akan terangkan apakah misi dan visi sekolah bimbingan jalinan kasih. Sekolah satu-satunya sekolah di Malaysia yang murid-muridnya terdiri daripada murid-murid gelandangan. Yang kedua, apabila saya sampai sekolah, saya berusaha dan mesti memenangi hati warga sekolah. Jadi itu antara tugas saya yang pertama. Dan yang ketiga, apabila saya sampai ke sekolah, saya mesti mengembalikan kefungsian sekolah itu back to the basic, iaitu guru mengajar dan murid belajar. Jadi ketiga-tiga perkara ini melalui keupayaan pemimpin seperti saya, pengetua, saya berharap untuk saya akan dapat mencapai matlamat secara bersama. Dan siapa itu pengetua? Pengetua ini memainkan peranan yang amat penting di sekolah, dan dia adalah seorang pentadbir, pengurus dan juga pemimpin. Pemimpin ni dia lebih besar daripada kefungsiannya daripada seorang ketua, sebab kata bijak pandai, a leader not tell you what to do, a leader show you how it's done. Jadi kita kena menunjukkan kepimpinan melalui teladan. Maknanya kita kena membuktikan kepada subordinate ataupun pegawai-pegawai di bawah kita bahawa kita mampu untuk sebagai pentadbir, mengurus dan juga sebagai seorang pemimpin. Dan walaupun dia pemimpin, tetapi dia tetap juga melaksanakan aspek pentadbiran dan pengurusan, dan pada masa yang sama dia menekankan berkaitan dengan kepimpinan di sebuah sekolah. Jadi saya nampak
pengetua ini memainkan peranan yang sangat besar di dalam sekolah-sekolah tertentu. Dan kalau kita tengok secara keseluruhannya, bahawa sekolah yang baik selalunya akan ditadbir oleh pengetua yang baik. Jadi dia ada beberapa dimensi. Kalau ikut dalam SKPMG 2, ada 9 dimensi yang perlu ada dalam diri pengetua. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Jadi kefungsiannya itu sebenarnya memberikan ruang kepada subordinate-nya untuk berkembang dengan lebih baik dan kemudian melaksanakan apa yang telah pun dipersetujui secara bersama. Dan apabila ada pengetua, sebenarnya kita akan dibantu oleh selalunya dibantu oleh SLT dan juga MLT, Senior Leader Team dan juga Middle Leader Team ataupun pemimpin pertengahan lah. Dan disebabkan itu, struktur organisasi sekolah perlu diurus dengan bijaksana dan ditadbir dengan sempurna serta cekap, sama ada oleh pemimpin atasan dan juga pemimpin pertengahan, sama ada oleh pengetua, SLT dan MLT. Dia mesti bergandingan. Dan tanggungjawab untuk memastikan pengurusan panitia ditadbir dengan berkesan dan efektif akan diuruskan oleh pemimpin atau pengurus pertengahan, iaitu guru kanan bidang mata pelajaran dan ketua panitia. Ini saya ambil konteks di SBJK lah. So SBJK ni dia merangkumi sekolah prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Juga guru-guru penolong kanan lah. Jadi dengan sebab itu pemimpin pertengahan ni dia mesti mampu menyelaraskan dan juga membantu pihak pengurusan tertinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah pun dipersetujui dan juga yang kita telah rancang. Jadi sebagai pengurus pertengahan, sebenarnya mereka mempunyai gaya kepimpinan yang sesuai untuk memastikan program yang dirancang membuahkan hasil lah. Jadi dengan sebab itu pemimpin pertengahan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong apa juga misi pertama tadi, iaitu mendefinisikan misi dan visi sekolah. Apa juga misi sekolah tu sebenarnya dia sangat bergantung kejayaannya kepada satu keupayaan pengetua untuk memimpin pasukan tersebut mencapai matlamat, dan yang kedua keupayaan pemimpin pertengahan daripada SLT, Senior Leader Team ni atau Senior Leader Teacher ni, dan juga MLT, Medium Leader Teacher ni, untuk membantu pengetua melaksanakan tugas-tugas yang telah pun dirancang oleh pasukan pengurusan. Jadi sebelum tu saya perkenalkan dululah. Saya bertugas sebagai pengetua di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Sekolah ini beroperasi bermula dari tahun 2013, Ogos 2013. Sekolah ini di bawah kementerian, di bawah sekolah model khas, dan sekolah model khas ni ada beberapa jenis di Malaysia, macam sekolah dalam hospital, sekolah dalam penjara, sekolah orang asli, dan sekolah model khas komprehensif K9. Tapi kalau K9 tu biasanya dia ada sekolah rendah dan sekolah menengah rendah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi dia berada di dalam sebuah sekolah dan ditadbir urus oleh seorang guru besar atau seorang pengetua. Tapi Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini adalah sebuah sekolah di bawah model khas komprehensif 11 atau K11, yang mana sekolah ini mempunyai pelajar-pelajar dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah, darjah 1 hingga darjah 6, dan juga tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Jadi dia 11 tahun lah. Tapi kalau termasuk dengan
prasekolah 2 tahun, dia jadi 13 lah, tapi kita namakan dia sebagai sekolah model khas komprehensif 11 atau K11. Jadi dia mempunyai pemimpin pertengahan, iaitu guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan HEM, guru penolong kanan co-curriculum dan juga ketua panitia. Jadi dia tak sama macam sekolah menengah. Sekolah menengah ada ketua bidang. Ada 4 ketua bidang, tetapi kami di SBJK hanya ada penolong kanan pentadbiran, HEM dan KOKO serta ketua-ketua panitia. Jadi sekolah kami beroperasi tidak seperti sekolah menengah kerana dia tidak mempunyai ketua bidang. Dia struktur pentadbirannya sama macam sekolah rendah, iaitu dia ada guru-guru penolong kanan dan terus kepada ketua panitia. Walau bagaimanapun kita cater untuk semua sekolah menengah dan sekolah rendah. Objektif penubuhan SBJK ini sebenarnya adalah untuk menyediakan akses pendidikan formal dalam sekitaran yang kondusif bagi kanak-kanak jalanan yang terpinggir lah. Jadi anak-anak jalanan yang terpinggir itu adalah salah satu daripada objektif penubuhan SBJK. Yang kedua, mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan penduduk Malaysia. Pada tahun 2012, 2011, 2010, pada waktu itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memikirkan melalui mesyuarat jemaah kabinet, jika tidak dilakukan sesuatu terhadap budak-budak gelandangan, mereka akan keciciran dalam kalangan penduduk Malaysia. Dan bila mereka keciciran, pastinya dalam tempoh 10 atau 20 tahun mereka ini akan menjadi liability kepada negara lah. Jadi dengan sebab itu kita berusaha untuk mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan penduduk di Malaysia. Kemudian yang ketiga, memberi peluang membentuk laluan kerjaya kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir. Jadi di SBJK ini kita juga memberi kemahiran-kemahiran tertentu seperti masakan, jahitan, muzik, tarian dan sebagainya lah, untuk jika mereka ada minat-minat tertentu atau kemahiran-kemahiran tertentu yang mereka boleh jadikan itu sebagai salah satu sumber pendapatan suatu hari nantilah, selain daripada akademik lah. Dan kemudian yang keempat, membina insan yang berilmu, berkemahiran dan boleh berdikari. Apa yang kita harapkan ialah supaya mereka keluar daripada kepompong yang ada, yang mana kebanyakan ibu dan bapa mereka sebelum ini kebanyakannya dia terlibat dalam mungkin gangsterisme, dadah, pelacuran, aktiviti-aktiviti tidak bermoral dan macam-macam lah. Jadi dengan sebab itu kita berusaha untuk memberi pendidikan alternatif ini kepada anak-anak gelandangan tu, supaya mereka dapat ilmu dan boleh berdikari pada satu hari nantilah bila mereka dah besar. Jadi sebenarnya bila kabinet memikirkan ada satu keperluan khas lah untuk membantu anak-anak ni, dan syarat utama untuk masuk ke SBJK ni dia mestilah warga negara Malaysia, ibu bapanya warga negara Malaysia atau salah seorang lah. Jadi dengan sebab itu kita memberi peluang kepada kanak-kanak yang tercicir di Kuala Lumpur saja. Jadi sebenarnya sekolah ini ditubuhkan dengan menggunakan dana awam ataupun perbelanjaan oleh kerajaan lah, dan satu-satunya di Malaysia dan juga mungkin juga di dunia, sebab di tempat lain, di negara lain, kebanyakannya sistem pendidikan alternatif ini ataupun sekolah untuk budak gelandangan, miskin, pelarian ni adalah diusahakan oleh NGO, tapi di sini dia diusahakan oleh kerajaan. Dan kebanyakan negara-negara luar yang datang ke SBJK melihat
cuba menggunakan template yang ada di SBJK di Malaysia ni, melalui SBJK, supaya mereka boleh menggunakan apa yang Malaysia buat ini di negara mereka sendiri. Sebab mereka juga mempunyai masalah yang sama. Anak-anak gelandangan ini tidak mempunyai akses pendidikan yang baik lah. Jadi dengan sebab itu mereka melihat template penubuhan ini sebagai salah satu asas untuk juga membina sebuah sekolah yang sama macam SPJK di negara mereka dengan menggunakan dana awam. Jadi konsepnya ialah kita menyediakan perkhidmatan pendidikan formal dan tetapi dengan modifikasi lah, tapi tak lari daripada DSKP itulah, standard kualiti pendidikan di Malaysia. Dia tak lari daripada itu, cuma kita buat modifikasi sedikit dan kita operasikan sekolah itu bersesuaian dengan keadaan setempat, situasi serta kebajikan kanak-kanak jalanan dan tepi gap. Jadi kita kena modifikasi kerana kebanyakan kanak-kanak ni atau murid-murid ni tidak pernah sampai ke sekolah pun, tak pernah datang ke sekolah pun. Ada yang datang ke sekolah kali pertama umur 17 tahun, umur 16 tahun. Itulah kali pertama dia mengenal sekolah. Jadi dengan sebab itu dia tak pernah pun mendapat pendidikan formal. Jadi dengan sebab itu kalau kita memberikan pendidikan sebagaimana sepatutnya, jadi sebenarnya nanti kita menghadapi masalah lah. Jadi sebab itu kita kena modifikasi dia punya kurikulum. Kemudian yang kedua, kandungan kurikulum di SBJK kita sesuaikan dengan minat, tahap kebolehan, sosial budaya dan bersifat latar belakang setempat lah. Jadi kanak-kanak tu sebenarnya apa minat dia. Okey, kita di sekolah ni menyediakan satu kumpulan baskers. Kemudian kita ada ukulele untuk sekolah rendah dan juga sapi lele, sejenis alat muzik dari Sarawak, sapi tu. Jadi kita berikan peluang itu agar pelajar boleh belajar di situ dan juga mempunyai minat terhadap apa kemahiran-kemahiran yang mereka ada. Kemudian yang ketiga, masa pembelajaran adalah fleksibel, terancang dan mengikut keperluan serta minat murid. Jadi masa adalah fleksibel, kita susun ikut keperluan murid-murid tersebut lah. Kemudian yang keempat, kaedah pembelajaran adalah secara berpasukan atau collaborative teaching yang berpusatkan murid. Kaedah pengajaran ini memberi perhatian dan teroka hati dijalankan bagi mewujudkan kasih sayang, minat, kekeluargaan, perhatian dan motivasi, manakala pembelajaran berasaskan aktiviti yang bersifat hands-on, multigrade dan didik hibur. Itu sebenarnya adalah salah satu proses pembelajaran yang menarik kepada murid-murid SPJK. Dan kemudian yang kelima, kita sediakan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan juga pendidikan asas vokasional. Kita ada dua kemahiran yang pasti kat situ yang diajarkan, iaitu masakan dan juga jahitan. Jadi aktiviti-aktiviti ini sebenarnya memberikan peluang dan ruang kepada murid untuk mereka meneroka kebolehan-kebolehan mereka. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk membantu mereka mengoptimumkan potensi diri. Dan corak kepimpinan di SPJK, saya sebagai pengetua mengamalkan corak kepimpinan teragih, sama ada di peringkat atas atau di peringkat pertengahan. Apa maksud teragih ni adalah dia membenarkan pemimpin untuk berkongsi beban tugas yang semakin banyak bersama-sama dengan subordinate. Jadi pemimpin atas dan pertengahan secara bersama menentukan hala tuju sekolah. Jadi sebenarnya saya cuba mengurangkan gap sebab kami ada 15 orang saja. Jadi dengan sebab itu saya sentiasa setiap minggu morning prayer bersama-sama dengan semua guru dan juga pemimpin-pemimpin pertengahan ini untuk memastikan bahawa kita dapat menyelesaikan sebarang permasalahan yang berlaku di sekolah dan juga mengajar anak-anak tersebut. Okay. Apa itu kepimpinan teragih? Kepimpinan diagihkan dalam satu jaringan interaktif antara pemimpin dan ahli-ahli di dalamnya. Jadi saya bekerjasama lah dengan pemimpin pertengahan dan juga semua sekali guru yang ada di situ. Sebab itu saya
selalunya ada morning prayer bersama dengan semua guru pada setiap hari Isnin atau setiap minggu lah, seminggu sekali, untuk saya dapat maklum balas apakah tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan dan sejauh manakah keberkesanannya perjalanan kerja tersebut. Dan ini sebenarnya akan menimbulkan kerjasama dan keakraban antara rakan sekerja kerana kita dapat feedback secara langsung daripada cikgu-cikgu. Jadi cikgu akan beri maklum balas secara langsung terus. Jadi saya sebenarnya memudahkan saya untuk saya melihat perjalanan satu tugas itulah. Dan ini rasanya paling sesuai lah bagi organisasi sekolah saya, yang mana kita terpaksa melihat bukan sekadar PDPC tetapi juga kebajikan-kebajikan pelajar. Untuk makluman, pelajar-pelajar ni sebenarnya mendapat makan dan minum di sekolah yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau dia tak datang sekolah, memang dia tak dapat makanan lah. Jadi dengan sebab itu saya mesti mendapat feedback tu setiap minggu supaya kita dapat menyelesaikan sebarang permasalahan yang berlaku dalam kalangan murid. Dan saya nampak dalam pasukan saya itu sebahagian besarnya daripada golongan yang mempunyai kepakaran tertentu. Ada yang pakar dalam mencari dana atau sumbangan. Untuk makluman, tahun lepas saja kami menyumbang kepada ibu dan bapa sepanjang PKPB yang mana mereka tidak kehilangan pekerjaan, tak ada kerja, gelandangan balik. Kami deliver lebih kurang 150,000 bahan makanan dan juga duit tunai dari segi untuk membayar duit sewa rumah. Jadi ada kepakaran-kepakaran tu. Ada yang memang pakar dalam mencari sumbangan, ada yang boleh memberi rawatan psikologi terutamanya guru kaunseling, ada yang pakar dari segi IT untuk membantu PDPR. Jadi kebolehan-kebolehan tu saya garap sekali untuk membantu anak-anak lah, untuk membantu anak-anak, dan melalui kolaborasi dan amalan tahunan sekerja atau collegiality, mereka dapat manfaat dan sokongan dan pelbagai pakan rakan sekerja. Jadi rakan-rakan tu saling menyokong lah, dan kita akan tahu siapakah pelajar yang mengalami masalah, terutamanya tak dapat bantuan, ibu bapa yang tak dapat bantuan. Jadi kita tahu semua tu melalui kerjasama antara setiap guru di sekolah kami. Jadi secara umumnya saya sebenarnya membina kumpulan kepimpinan dan mengagihkan tugas, kuasa dan kepakaran mengikut bidang. Jadi saya bina kumpulan saya itu untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita telah rencanakan, dan kemudian saya serahkan kepada kepakaran-kepakaran tertentu agar kita dapat bekerjasama dalam satu pasukan yang sangat kuat. Okay. Dan sebenarnya apabila saya sampai ke sekolah ni, saya berkongsi misi dan visi hasil dari keputusan yang kami bincangkan bersama. Saya membuat perancangan strategik dan saya bincangkan bersama subordinate saya untuk macam mana kita nak meningkatkan keberkesanan pelaksanaan tugas. Okay. Jadi untuk di SBJK ni sebenarnya saya menggunakan smart goal setting. Smart goal setting ni kita specific, measurable, achievable, realistic dan timely. Maksudnya spesifik apa yang kita nak capai. Kemudian apa alat ukurnya? Kita boleh ukur kejayaan-kejayaan tu, kita boleh ukur. Achievable ni kita boleh capai. Realistic ni realistik lah, jangan tidak berpijak di bumi nyata. Dan timely, ada masa dia. Jadi semua itu saya garap dalam satu gagasan untuk mencapai matlamat-matlamat kami. Jadi kami bekerja dalam lingkungan untuk menjadikan SBJK ni terbilang lah
melalui visi dan misi, tapi kita ada 6 tonggak, 5 nilai teras, 4 budaya kerja dan 3 sasaran utama. Jadi saya jelaskan lebih lanjut. Bermula dengan piagam pelanggan, kami nak memastikan bahawa setiap murid mendapat pengajaran dan pembelajaran PDPC mengikut jadual waktu yang ditetapkan. Jadi bila berlaku PKP, sebenarnya kami buat jadual PDPR, dan bila kementerian mengeluarkan PDPR 2.0, kami pun mengikut PDPR, jadual PDPR 2.0 supaya murid ini dapat pengajaran dan pembelajaran. Dan saya arahkan pada pembuat jadual waktu dan juga guru penolong kanan untuk berbincang jadual itu diagihkan secara seimbang dan memastikan murid-murid akan menerima PDPC mengikut konteks masa yang telah pun ditetapkan oleh kementerian. Dan piagam pelanggan untuk murid kami adalah yang kedua, memastikan murid menguasai sekurang-kurangnya satu kemahiran apabila tamat perkhidmatan nanti, dan kemahiran itu mesti dah diiktiraf oleh badan-badan yang berautoriti. Sekarang ni saya sedang berusaha untuk menjadikan PVMA, Pendidikan Vocasional Menengah Atas, sebagai salah satu kemahiran yang diiktiraf di sekolah ini. Dan saya sedang berusaha dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia dan juga BPLT, Bahagian Pendidikan, Bahagian Latihan dan Pendidikan Teknik Vocasional Kementerian Pendidikan untuk membuka kelas PVMA, Pendidikan Vocasional Menengah Atas, yang mana dia mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, sekurang-kurangnya SKM1 dan SKM2 lah. SKM1 ni dia sijil, SKM2 ni dia di peringkat macam diploma lah, okay? Dan yang ketiga, memastikan kebajikan dan keselamatan murid sentiasa diberi keutamaan. Kemudian untuk guru dan staf, saya nak pastikan agihan tugas dan waktu mengajar seimbang berdasarkan option serta memenuhi keperluan semasa. Jadi seperti yang saya sebut tadi, supaya kita dapat agihkan tugas itu secara sama rata dan mengikut kepakaran tertentu. Jadi sebab itu saya letakkan dia sebagai satu piagam pelanggan di SBJK untuk guru dan staf. Dan kemudian yang kedua, kebajikan guru dan staf sentiasa diberi perhatian dan berada pada tahap terbaik. Contohnya dari segi kenaikan pangkat, dari segi kehidupan sosial dia, dan semua sekali saya beri perhatian lah. Kemudian untuk ibu bapa dan pelawat, kita akan layan ibu bapa dalam tempoh 10 minit, mesra dan cepat serta memenuhi keperluan mereka, bukan kehendak memenuhi keperluan mereka. Kemudian yang kedua, jika ada aduan daripada ibu bapa atau komuniti, kita akan ambil perhatian lah. Macam sekarang ni bila kita edarkan makanan kepada anak-anak walaupun mereka tidak bersekolah, tapi kita dapat feedback kenapa ada tak makanan tu baik ke atau tidak baik ke. Jadi mereka akan bagi feedback dan kita akan ambil tindakan segeralah untuk memperbaiki kualiti penyediaan makanan. Kemudian yang ketiga, kita sentiasa berjumpa dengan ibu bapa untuk kita memaklumkan tentang kemajuan anak-anak masing pada setiap tahun. Kemudian untuk stakeholder, saya mensyaratkan surat-surat yang perlu dijawab adalah dihantar semula dalam tempoh 3 hari bekerja dari terima tarikh surat kecuali yang memerlukan kadar kesegeraan lah. Dan surat-surat edaran KPM, JPN dan PPD hendaklah diambil tindakan dalam tempoh 5 hari bekerja. Dan kemudian semua urusan yang berkaitan maklumat dalam talian atau luar talian dah disiapkan 7 hari sebelum tarikh akhir penyerahan. Jadi itu sebenarnya memberikan satu daya gerak kepada SBJ secara keseluruhan untuk menyelesaikan semua tugasan yang telah pun diberikan kepada kami. Okey, jadi kita ada moto bersyukur, berbakti dan berjaya. Tagline kita sebijak hebat. Kemudian tema kerja tahun 2021 adalah menyongsong jaya. Menyongsong jaya itu masuk jalan mara menghadap kepada kejayaan. Okay. Jadi kita harap tahun ini kita akan menempa lebih banyak kejayaan lah. Ini salah satu daripada yang kami buat lah.
Okey, kita ada 6 tonggak, iaitu keunggulan akademik, kemampanan halaman murid, kebitaraan co-curriculum, kecekapan pentadbiran dan pengurusan, kelestarian kebajikan serta kejelekitan perhubungan. Jadi untuk keunggulan akademik itu sebenarnya kami memastikan bahawa sentiasa ada peningkatan dalam penguasaan minimum akademik atau modul atau kemahiran vokasional lah. Kemudian kami berusaha untuk meningkatkan keadaan murid serta sasiah serta disiplin. Dan untuk yang ketiga, kebitaraan kurikulum co-curriculum ini pencapaian terbaik di setiap peringkat. Untuk makluman, tahun lepas kami telah memenangi beberapa event di peringkat antarabangsa, yang mana SBJK mewakili Malaysia dalam pertandingan online tarian di Bangalore, India. Jadi kami dapat johan lah di situ. Kemudian yang keempat, kecekapan pentadbiran dan pengurusan, terutamanya urusan pentadbiran dan kewangan lah. Disebabkan sekolah ini sebelum ini audit kewangannya adalah berteguran. Jadi saya berusaha untuk membawa kecekapan pengurusan dan pentadbiran, terutamanya kewangan, ke arah lebih cekap, tepat dan integriti. Kemudian yang kelima, kelestarian kebajikan. Sebabkan kebajikan warga SPJK termasuk guru, murid, pekerja swasta dan juga ibu bapa, itu menjadi keutamaan kami lah. Sebab itu kami menyediakan seperti yang saya sebut tadi, lebih daripada 150,000 kami telah sediakan kepada seluruh warga SPJK untuk memastikan bahawa kebajikan mereka akan sentiasa terbela, serta kami membina hubungan yang mantap bersama dengan antara warga SPJK dan juga komuniti yang berada di sekitar kami. Kemudian saya juga membuat nilai-nilai trust yang perlu ada di SPJK. Yang pertama takwa, kemudian yang kedua integriti. Kami berpegang teguh kepada budaya kerja yang unggul, sentiasa mengaplikasikannya secara profesional dan bertanggungjawab dalam setiap tugasan. Kemudian sentiasa ambil berat terhadap kemajuan dan masa depan semua warga termasuk murid. Kemudian kami bekerja secara sepasukan, satu tim, berkongsi misi dan visi dalam suasana interaksi yang kondusif, serta kami sangat mementingkan kecemerlangan. Jadi kami menetapkan standard yang tinggi dan berusaha untuk mencapainya. Kemudian kami ada budaya kerja SPJK yang saya panggil BEST, brilliant, efficient, scientific dan tenacious. Brilliant ni bijaksana dalam membuat keputusan. Kemudian efisien, iaitu cekat dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan mutu kerja yang berkualiti tinggi. Yang ketiga, scientific, teratur. Scientific itu maksudnya teratur dan bersistem dalam melaksanakan program atau menyelesaikan sebarang masalah. Serta yang keempat, teguhlah, tenacious, kerja kuat, istiqamah, mempertahankan kukuh dan teguh. Kerana untuk makluman, guru kami akan pulang dari sekolah pada pukul 4 atau 5 petang setiap hari, daripada pukul 8 pagi sampai petang. Jadi dia kena istiqamah lah dan kena teguh lah. Kalau dia tak teguh, dia memang akan berhenti di tengah jalan lah. Kemudian dia ada 3 sasaran untuk tahun 2021. Yang pertama, pembinaan sukatan pelajaran. Kami sedang membina dan kemudian kita sedang revise sama ada disesuai atau tidak. Kemudian kami akan tambah baik. Kemudian yang kedua, dari segi akademik, kita mengharapkan kurang-kurangnya 70% menguasai tahap minimum. Kemudian yang kedua, dari segi HAM, kita nak mencapai 95% kehadiran dan sifat buli. Dan yang ketiga, untuk KOKO, pencapaian terbaik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Untuk makluman, sebenarnya kalau 95% kehadiran di HAM tu untuk tahun ini saja, bila ada budak SPM saja, jadi kita dah mencapai 100% lah, lebih daripada 90%. Dan sifat budi memang tidak ada budi lah di sini, kerana kami nak mencapai mandat
Dua mandat KPM, misi dan visi KPM. Misi melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi visi kita adalah pendidikan berkualiti, kita punya input, insan terdidik, kita punya output, dan negara kita sejahtera, itu kita punya outcome. Dan matlamat kita adalah untuk menjadikan SBJK ni hebat dan terbilang. Jadi kesimpulannya, daripada corak kepimpinan pemimpin-pemimpin teratas dan pemimpin pertengahan di SBJK sebenarnya tidak menunjukkan perbezaan, kerana kami bekerja secara bersama, kerana saya agihkan semua sekali tugasan yang telah pun kita persetujui dan kita rangka, supaya masing-masing mempunyai nilai dan tanggungjawab. Sebab tu saya membuat nilai trust, membuat perancangan strategik, membuat tonggak, membuat apa sasaran kita, 3 sasaran, 4 budaya kerja, 5 nilai, 6 tonggak. Jadi itu sebenarnya adalah supaya semua orang memahami misi dan visi kami untuk mencapai matlamat SBJK lah. Dan kami juga sewaktu menetapkan itu, kami secara bersama dan kolektif. Jadi biar dia di situ ada self belonging lah, ada rasa kepunyaan apa yang kita persetujui dan apa yang kita nak buat. Dan saya tetapkan sasaran dan saya jelaskan kepada subordinate saya, pemimpin pertengahan dan juga guru-guru, supaya dapat bekerjasama untuk mencapai matlamat tersebut lah. Dan semua pihak, sama ada pengurusan tertinggi, pemimpin pertengahan dan juga guru-guru, memahami misi, visi dan hala tuju. Sama seperti yang saya terangkan, bila 3 perkara yang perlu saya buat tu, mendefinisikan misi dan visi, memenangi hati warga sekolah, dan back to the basic, guru mengajar dan murid belajar. Jadi kita berusaha untuk mencapai tersebut, dan tools ataupun alat untuk mencapai kecemerlangan itu seperti 6 tonggak, 5 nilai teras, 4 budaya kerja dan 3 sasaran telah kita tetapkan secara bersama. Jadi mereka secara bersama bersetuju untuk mencapai tersebut. Dan kebersamaan dalam mengagihkan tugas dalam kalangan semua warga SPJK menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin di SPJK telah mengamalkan tanggungjawab kepimpinan secara teragih. Jadi apabila ini dapat kita laksanakan dengan berkesan, maka kita sebenarnya berusaha untuk menjadikan SBJK ini sebagai satu sekolah yang mampu mencapai misi dan visi penubuhannya, objektif penubuhannya itu kita dapat realisasikan. Dan saya berharap kita juga akan dapat sokongan secara berterusan daripada pihak-pihak berkepentingan dan juga masyarakat sekeliling untuk memastikan bahawa setiap anak, walaupun dia gelandangan, akan mendapat pendidikan secara berterusan di SBJK. Jadi saya rasa itu saja daripada